Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Rashnadi Segar, nombor matrik BACL 19056599. Tajuk untuk video ini adalah rukun negara dapat membentuk perpaduan antara etnik. Pengenalan. Rukun negara disiarkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Rukun negara telah dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama iaitu mengariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk seperti mencapai perpaduan yang lebih erat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil, membentuk satu sikap yang liberal, membina sebuah masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Bahagian kedua merupakan mengariskan 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembangan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Tuhan. Agama dijadikan pegangan utama rakyat Malaysia kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang, sesuatu bangsa dan juga negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja perlembangan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong sebagai ketua negara, dan sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri yang di-Pertua negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, raja-raja dan yang di-Pertua negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Keluruhan perlembangan. Prinsip ini menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluruhan atau kemuliaan perlembangan negara. Kedaulatan undang-undang. Tuntutan kepada prinsip keempat ini adalah supaya rakyat menghormati undang-undang dan berusaha menyokong penguatkuasaannya serta memelihara kedaulatannya. Kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kesopanan dan kesusilaan ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Rukun negara sebagai ideologi kebangsaan. Tujuannya adalah untuk mengawal supaya masyarakat di negara ini tidak lagi terjebak dengan konflik perkauman seperti mana yang berlaku pada 13 Mei 1969. Memberi latihan kepada tenaga manusia dalam bidang sains sosial supaya dapat menyumbangkan usaha-usaha murni untuk mewujudkan perpaduan kaum. Rukun negara untuk memperkukuhkan ketahanan nasional. Objektif rukun negara agar diterima oleh rakyat, pihak kerajaan bertanggungjawab telah menubuhkan antaranya Majlis Perpaduan Negara. Selain itu, unsur-unsur rukun negara ini juga telah dimasukkan di dalam kurikulum sekolah. Keharmonian dan kerukunan hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia merupakan tunjang kepada kestabilan dan kekuatan negara. Langkah untuk memupuk perpaduan kaum. Langkah yang telah diambil oleh pihak Jabatan Perpaduan Rakyat, Jabatan Perdana Menteri dengan menubuhkan Kelab Rukun Negara bagi peringkat persekolahan dan Sekretariat Rukun Negara adalah bagi peringkat mahasiswa yang bertujuan untuk menghidupkan penghayatan rukun negara. Selain itu, di dalam pentadbiran Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, kini telah diperkenalkan satu konsep yang menjurus kepada memperkukuhkan ketahanan negara melalui perpaduan iaitu satu konsep satu Malaysia yang membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendaki oleh prinsip rukun negara. Kesimpulannya, rakyat Malaysia pada masa kini harus mengekalkan kembali semangat yang digaris oleh prinsip rukun negara bagi memperkukuhkan lagi keharmonian yang terbina di antara kaum di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.